Salam sejahtera. Menjelang pilihan raya negeri Sabah, nampaknya Haji Jinor makin ditekan, makin tertekan dan makin dalam keadaan stres. Ada yang mengatakan bahwa Haji Jinor dalam bahaya besar, tapi pada pemerhatian saya, itu hanya cakap-cakap daripada musuh politik Haji Jinor. Haji Jinor mungkin tidak berada dalam keadaan bahaya pun. Cuma hari ini Haji Jinor kali pertama telah difailkan dalam prosiding hina mahkamah. Ini dibuat oleh Albert T, seorang pemberi maklumat yang juga telah didakwa pemberi rasuah kepada beberapa adun di Sabah yang didakwa itu. Ahli perniagaan Albert T memfailkan permohonan untuk mengenakan perintah hina mahkamah terhadap Ketua Menteri sementara Sabah, Haji Jinor, selepas dia dinafikan kemasukan ke negeri itu 2 kali untuk menghadiri prosiding kes jenayahnya. Dokumen mahkamah yang dilihat oleh Malaysia kini menunjukkan permohonan itu difailkan di Mahkamah Session Kota Kinabalu hari ini melalui Tetuan Chin Jinggualam dan Associate, dan permohonan itu akan didengar pada 24 November ini. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu ini. Adakah anda bersetuju dengan cakap-cakap orang di luar sana bahawa GRS dalam bahaya? Adakah anda juga setuju bahawa Haji Jinor dalam bahaya? Mungkin itu semua sentimen semata-mata, naratif semata-mata yang mau dicipta untuk menjatuhkan Haji Jinor. Anda tolong tulis dalam ruangan komen apa pula pendapat anda semua. Dalam afidavit oleh Albert T itu, T mendakwa dia diberitahu bahawa arahan untuk melarang kemasukannya datang secara langsung dari pejabat Haji Ji atau melalui pegawai responden seperti yang dimaklumkan oleh pegawai immigration semasa ketibaannya di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada 22 September dan 24 Oktober. Albert T ditahan di lapangan terbang semasa ketibaannya pada kedua-dua tarikh tersebut, ketika dia dijadualkan hadir di mahkamah pada hari berikutnya, yaitu 23 September dan 24 Oktober. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada kejadian pertama, T menambah dia akhirnya dibenarkan masuk selama 2 hari antara 22 hingga 24 September atas pertimbangan pegawai, selepas dia memenuhi permintaan mereka untuk menyerahkan dokumen berkaitan kes jenayahnya kepada Jabatan Immigration Negeri melalui email. Pada kejadian kedua, dia mendakwa sekali lagi ditahan di lapangan terbang semasa ketibaan dan dimaklumkan bahawanya namanya tersenarai dalam senarai tidak dibenarkan mendarat yang dikeluarkan di bawah kuasa pejabat Ketua Menteri. Tindakan responden iaitu Haji Ji menurut Albert T mengarahkan dan menyebabkan penerusan larangan masuk serta menyekat kemasukan sah pemohon iaitu T untuk menghalang kehadirannya di mahkamah yang melanggar haknya untuk mendapatkan nasihat undang-undang, merupakan campur tangan yang disengajakan terhadap pentadbiran keadilan yang sewajarnya. Ini juga menjejaskan kuasa dan kesucian mahkamah dan oleh itu merupakan penghinaan kepada mahkamah, kata Albert T. Arahan responden atau campur tangan terhadap pentadbiran keadilan yang sewajarnya melanggar beberapa hak asasi pemohon yang dijamin bawah Perlembagaan Persekutuan, termasuk hak untuk perbicaraan yang adil dan akses kepada keadilan serta hak untuk dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah menurut dokumen itu. T mendakwa bahawa campur tangan sedemikian sama ada secara langsung atau tidak langsung menyerang asas kebebasan, kehakiman dan kedaulatan undang-undang. Dia selanjutnya berkata melainkan Haji Ji dipertanggungjawabkan kelakuan sedemikian jika dibiarkan tanpa tindakan akan mencipta duluan berbahaya yang mungkin membolehkan campur tangan eksklusif dalam prosiding kehakiman dan pelanggaran hak berperlembagaan bawah preteks budi bicara pentadbiran.
Semalam, Jabatan Imigresen memberitahu Malaysia kini bahawa T dihalang masuk kerana dia didakwa memberitahu pegawai bahawa dia datang ke Sabah untuk bersiar-siar dan berjumpa rakan-rakan. Jabatan itu juga berkata bahawa T tidak memberikan sebarang dokumen yang berkaitan kesnya di mahkamah menyebabkan pejabat imigresen lapangan terbang mengeluarkan notis penolakan kemasukan kepadanya kerana adanya notis amaran yang aktif. T sedang menghadapi 2 pertuduhan rasuah di Mahkamah Kota Kinabalu. Dia didakwa menawarkan rasuah kepada anggota Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Andi Suryadi Bandi dan Adun Sindumen, Yusuf Yaakob. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Baru-baru ini seorang menteri di dalam kabinet Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau sedia untuk letak jawatan. Benarkah dia sudah letak jawatan? Ini jawapan Anwar Ibrahim. Betulkah Ewan Benedict, Presiden APCO Sabah, sudah letak jawatan selepas beliau kata kalaulah Kerajaan Persekutuan membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berkait dengan hasil 40% Sabah, dia akan letak jawatan. Ini jawapan Anwar Ibrahim. Anwar sahkan bahawa Ewan masih menteri dan belum letak jawatan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan belum menerima notis daripada Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict, yang didakwa mahu meletak jawatan dalam kabinet. Ditanya sama ada Presiden Parti APCO itu menghadiri mesyuarat jemaah menteri pagi tadi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang ditemui selepas menunaikan solat Jumaat memberikan jawapan ringkas, ya, datang dan datang. Saudara, maksudnya Anwar Ibrahim mengesahkan Ewan Benedict masih menyertai mesyuarat kabinet yang diadakan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, Anwar juga ketika ditanya sama ada Ewan akan melepaskan jawatan menteri, beliau, Anwar Ibrahim, sekadar berkata belum lagi. Ewan sebelum ini dilaporkan berkata beliau sedia melepaskan jawatan menteri jika Jabatan Peguam Negara AGC merayu keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang mengiktiraf hak Sabah ke atas perkongsian hasil persekutuan dari negeri berkenan. Dalam ucapan penggulungannya pada konvensyen APCO Penampang baru-baru ini, Ewan Benedict menyatakan sudah memaklumkan kepada Perdana Menteri serta 2 timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof, serta menteri lain mengenai pendiriannya. Ewan berkata, keputusan berkenan selaras dengan resolusi yang diluluskan konvensyen APCO bahagian Penampang sebelum ini, yang menuntut beliau berundur daripada kabinet sekiranya AGC meneruskan rayuan terbabit. Pada 18 Oktober lalu, AGC memaklumkan akan meneliti alasan penghakiman Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berhubung pemberian khas negeri Sabah sebelum mengambil sebarang tindakan susulan. Menurut kenyataan AGC, Mahkamah pada 17 Oktober memutuskan bahawa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah perlu menjalankan satu lagi semakan terhadap pemberian khas negeri Sabah daripada tempoh 1974 hingga tahun 2022. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu mendapati Kerajaan Persekutuan telah bertindak secara tidak sah dan melampaui kuasa perlembagaan apabila gagal menunaikan hak Sabah terhadap 40% hasil persekutuan selama hampir 5 dekad. Mahkamah turut mengarahkan semakan dibuat dalam tempoh 90 hari, manakala persetujuan bersama antara kedua-dua kerajaan perlu dicapai dalam tempoh 180 hari dari tarik perintah dikeluarkan berhubung tuntutan pemberian khas 40% hak Sabah bagi tempoh 1974 hingga 2021. Arahan itu dikeluarkan selepas mahkamah memberikan dan membenarkan permohonan semakan kehakiman oleh Persatuan Undang-Undang Sabah SLS terhadap Kerajaan Malaysia
dan kerajaan negeri Sabah berhubung hak pelembagaan negeri itu untuk menuntut 40% daripada hasil bersih yang diperoleh daripada Sabah. Kes berkenan tertumpu kepada tafsiran perkara 112 dan 112DC Pelembagaan Persekutuan Perkara 112 menyentuh geran khas serta agihan hasil kepada Sabah dan Sarawak. Manakala perkara 112D menetapkan semakan berkala terhadap geran berkenan. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah Ewon akan betul-betul letak jawatan? Soalan itu soalan pertama. Soalan kedua pula ialah, berapakah hutang persekutuan terhadap Sabah sejak tuntutan itu menjadi tunggakan 1974 hingga tahun 2021. Kamu kiralah sendiri berapa tunggakan daripada kerajaan persekutuan? Lebih daripada 50 tahun. Dan soalan yang seterusnya, merayukah kerajaan persekutuan untuk hal ini? Dan kalau mereka merayu, apa jadi kepada kepimpinan sekarang? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.